Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Dr. Abdul Rashid bin Abdul Aziz dari Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan Universiti Sains Islam Malaysia akan membentangkan tajuk kajian saya di Persidangan Kependudukan Kebangsaan 2021 yang bertajuk Pengurusan Stres Mendepani Cabaran COVID-19, satu tinjauan terhadap strategi daya tindak golongan bapa dalam mencapai kesejahteraan keluarga. Baiklah, sebagai pengenalan, kita ketahui bahawa pandemik COVID-19 yang melanda dunia pada penghujung 2019 dan meledak di Malaysia pada tahun 2020 sehingga menyebabkan Perintah Kawalan Pergerakan dikuatkuasakan oleh kerajaan. Dan pandemik ini telah membawa pelbagai implikasi kepada rakyat Malaysia. Susulan pandemik ini juga telah memberi kesan seperti unemployment ataupun pengangguran, depression, kemurungan, domestic violence ataupun keganasan rumah tangga. Masalah di kalangan pelajar di mana penggunaan sistem dalam talian, bekerja dari rumah, belajar dari rumah, masalah ekonomi, jenayah dan masalah-masalah psikologi yang lain. Di antaranya adalah rasa murung, rasa sedih, rasa tertekan, rasa risau, rasa sunyi, tekanan dan sebagainya. Dan kita lihat juga daripada statistik yang dinyatakan di sini bahawa kadar bunuh diri meningkat pada tahun 2021 sehingga bulan Mei sebanyak 468 kes. Dan jika kita telusuri juga dalam indeks kesejahteraan dunia, Malaysia telah jatuh ke angka 81 negara yang gembira daripada 149 buah negara. Kalau dilihat angka-angka sebelum ni lebih baik seperti 35, 42 dan sebagainya. Kini di tangga 81. Selain daripada itu, menurut statistik daripada LPPKN 2020 juga mendapati sebanyak 63% golongan lelaki atau ketua keluarga mengalami kemurungan. 20.4% pula sukar untuk mengawal kemarahan mereka. Kebejatan isu yang berlaku dalam masyarakat dapat dilihat juga di dada akhbar, di dalam laporan berita dan sebagainya seperti kes bunuh diri. Kalau kita lihat di dada akhbar, kes gantung diri, kes mencuri disebabkan tiada makanan dan sebagainya. Jadi kita lihat bahawa dalam fasa pandemik ini, masyarakat Malaysia tidak kiralah tua, muda, pelajar yang bekerja ataupun tidak, mengalami pelbagai isu-isu yang berkaitan dengan tekanan psikologi. Dan ini jika tidak dirawat, jika tidak diatasi, akan memberi kesan yang lebih buruk lagi. Berdasarkan daripada tekanan dan permasalahan yang dinyatakan, maka objektif kajian ini adalah untuk mengenal pasti tahap tekanan golongan bapa semasa pandemik COVID-19. Yang kedua, mengenal pasti jenis strategi daya tindak utama golongan bapa ini. Dan yang terakhir, untuk mengenal pasti hubungan di antara tekanan dan strategi daya tindak golongan bapa. Baiklah, sebagai sorotan literatur ataupun kajian-kajian lepas yang ditinjau, dapatan mendapati seperti kajian daripada Kello et al. 2020 di mana bapa berhadapan dengan kehilangan pekerjaan sehingga menyebabkan mereka terpaksa mengambil inisiatif bekerja sebagai jurujual, penghantar makanan atau servis sanitasi. Selain daripada itu, data daripada LPPKN 2021 yang terbaru menyatakan bahawa faktor utama ibu bapa mengalami tekanan emosi adalah disebabkan oleh pendidikan anak-anak, sebanyak 21.3%. Penglibatan aktiviti luar yang terhad, ini dikaitkan dengan cabin fever atau demam terperuk dan tempoh pelaksanaan PKP yang tidak dapat dipastikan.
Kajian Rector et al. Pada tahun 2020 pula mendapati bahawa bapa berhadapan dengan tekanan dalam menyediakan makanan, keperluan bayi dan insurans kesihatan untuk keluarga. Jadi di sini kita dapat lihat bahawa isu pemberian nafkah menjadi isu utama bagi kaum bapa ketika pandemik ini. Richard dan rakan-rakan pada tahun 2020 pula mendapati bahawa peningkatan sebanyak 20% penglibatan bapa dalam penjagaan anak dikaitkan dengan kenaikan sebanyak 65% kemungkinan bapa yang bekerja sebelum pandemik mengambil cuti tanpa gaji. Jadi disebabkan cuti ini, bapa mengambil tugas untuk menjaga anak. Livingston and Parker 2019 melihat masa bapa dalam bahagian penjagaan anak-anak semakin meningkat walaupun masih kurang jika dibandingkan dengan masa penjagaan oleh ibu. Ismail 2021 menyatakan tekanan yang dialami oleh golongan bapa ini telah menyebabkan mereka mengalami kemurungan dan sebahagian daripada mereka tidak dapat mengawal kemarahan. Jadi jika kita lihat berlaku perubahan yang ketara dalam dampak keluarga di Malaysia sewaktu pandemik ini, di mana bapa mula melakukan kerja rumah, tidak dapat menjalankan tugas mencari nafkah dan sebagainya. Ini juga mengundang kepada tekanan, perubahan, adaptasi dan sebagainya. Metodologi kajian. Kajian ini merupakan kajian kuantitatif dengan menggunakan metod tinjauan. Kami menggunakan kaedah secara atas talian dengan mengedarkan Google Form ataupun borang Google ni, dan persempelan pula secara rawak mudah. Maksudnya setiap orang, setiap responden mempunyai peluang untuk menjadi sampel kajian ini. Populasi kajian ini pula dilakukan kepada 120 orang bapa daripada mukim nilai di Negeri Sembilan. Manakala penggunaan borang soal selidik pula, kami adaptasi daripada 4 instrumen atau soal selidik, iaitu soal selidik Perceived Stress Scale PSS untuk mengetahui tahap tekanan bapa, kemudian soal selidik Personal Wellbeing Index PWI dan skala kegembiraan subjektif kami gabungkan untuk menilai tahap kesejahteraan atau kebahagiaan bapa. Dan yang terakhir adalah soal selidik COPE ataupun soal selidik strategi daya tindak. Jadi soal-soal selidik ini digunakan untuk mengetahui tahap tekanan, jenis strategi daya tindak yang digunakan oleh bapa dan tahap kesejahteraan kendiri golongan bapa itu sendiri. Manakala analisis data dalam kajian ini menggunakan SPSS atau Statistical Package for Social Sciences version 26, di mana analisis yang dibuat meliputi statistik deskriptif dan statistik inferensi. Dapatan dan perbincangan kajian, kalau dilihat di sini bagi profil demografi responden, Melayu adalah golongan tertinggi dan pemilik ijazah, bekerja kerajaan, tinggal di bandar dan pendapatan dalam 1,000 hingga 5,000. Manakala bagi tahap tekanan dalam kalangan bapa, jumlah tertinggi adalah pada skor sederhana, iaitu sebanyak 93 atau 77.5%. Manakala rendah 18 atau 15% dan tinggi 9 atau 7.5%. Kalau kita lihat di sini, pandemik COVID-19 telah memberi impak yang besar kepada sistem politik, ekonomi, sosial dan pendidikan yang telah mewujudkan tekanan dalam diri individu. Maksudnya bila tekanan dalam tahap sederhana itu dalam keadaan yang tidak terlalu teruk dan tidak juga terlalu rendah. Jadi kena berwaspada. Coyne et al. 2020 mendapati tekanan dialami oleh ibu bapa meningkat kerana terdapatnya pertembungan peranan, tanggungjawab dan harapan sebagai ibu bapa, sebagai pasangan, pekerja majikan. Jadi ada pertembungan peranan di situ. Manakala strategi daya tindak yang paling tinggi digunakan oleh bapa adalah strategi daya tindak berbentuk emosi, iaitu sebanyak 29.3 dia punya nilai min, manakala diikuti oleh strategi daya tindak berorientasikan masalah, iaitu 24, dan strategi daya tindak secara mengelak
iaitu 15.9. Seperti kita tahu, strategi daya tindak ni ada 3 bentuk, iaitu berorientasikan emosi, berorientasikan masalah dan berorientasikan pengelakan. Okey, Rector dan Lester 2020 menyatakan bahawa sokongan sosial merupakan salah satu strategi daya tindak berfokus emosi, dan ia adalah salah satu tindakan yang dapat mengurangkan tekanan. Jadi kita lihat diselaraslah dengan apa yang golongan bapa lakukan, maksudnya sokongan sosial, sokongan daripada ahli keluarga, isteri, daripada anak-anak, daripada ibu bapa dan saudara mara. Ini adalah apa yang kebanyakan golongan bapa lakukanlah, dan juga daripada kawan-kawan. Okey, seterusnya dalam melihat hubungan antara tekanan dan strategi daya tindak, golongan bapa ini mendapati bahawa terdapat hubungan yang signifikan. Kalau kita lihat skor korelasi di sini adalah 0.001, sangat signifikan. Namun begitu hubungannya berbentuk songsang. Kalau dilihat di sini tanda negatif. Maksudnya di sini semakin tinggi tahap tekanan, maka semakin rendah strategi daya tindak bapa. Ataupun semakin tinggi strategi daya tindak bapa, maka semakin rendahlah tahap tekanan bapa itu sendiri. Jadi kalau kita lihat perbincangan di sini, Lipovska, Damasko dan Lipovsky tahun 2021 menyatakan bahawa terdapat hubungan yang signifikan antara tekanan dan strategi daya tindak golongan bapa. Ini disokonglah oleh kajian beliau. Manakala Muhammad Yusof dan rakan-rakan 2016 mempunyai dapatan yang agak berbeza kerana mendapati terdapat hubungan yang signifikan berbentuk positif antara simptom dan gagasan faktor stres serta strategi daya tindak berfokus masalah, di mana dia menunjukkan semakin tinggi simptom stres dan faktor stres, maka semakin rendah penggunaan strategi daya tindak. Ini kajian yang berbeza, di mana stres tinggi, strategi daya tindak juga macam tidak boleh dilakukan oleh bapa itu. Sebagai kesimpulan, golongan bapa tidak terkecuali daripada menerima tekanan sewaktu pandemik COVID-19. Dalam berhadapan dengan cabaran pandemik, golongan bapa merupakan tunjang dan kekuatan sesebuah keluarga, dan golongan bapa ini harus bijak dalam mengatur strategi daya tindak yang terpilih agar kesejahteraan dirinya dan keluarganya tidak terabai. Dan golongan bapa haruslah peka dengan perkembangan isu semasa dan bijak menguruskan keperluan keluarga. Sekian, terima kasih.